Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi tajuk yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Dalam pembelajaran kali ini kita akan lihat bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Ada 3, iaitu yang pertama sabar dan tabah, berpendirian teguh dan perancangan yang tersusun. Yang pertama kita akan lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ditentang oleh Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sendiri serta isteri Abu Lahab. Sehingga kan mereka menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Abu Lahab pernah memalukan Nabi Muhammad SAW di hadapan khalayak ramai dengan melontarkan kata-kata hina. So waktu itu Nabi Muhammad SAW tengah berucap di kaki bukit. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Masad, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul Azim. Tapi apa yang kita boleh pelajari, apa yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu sabar dan tabah di mana orang berbuat jahat kepada baginda, tapi baginda terus berbuat kebaikan. Itulah perkara yang kita kena ambil dalam kehidupan kita. Di mana masa kini kita akan lihat normalisasi hidup kita. Kita dibiasakan dengan istilah membalas dendam dengan kejahatan, jahat dibalas dengan jahat. Maka itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan itu semestinya salah. Bila orang berbuat jahat dan memberi impak, memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita, ada saluran yang kita boleh gunakan dengan baik. Bukan kita terus membuat kejahatan yang sama. Jadi apa bezanya kita dengan orang jahat tersebut? Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat berpendirian teguh, di mana Nabi Muhammad SAW pernah ditawarkan harta yang banyak jika baginda menyembah berhala. Dan kisah ini di mana diceritakan dahulu, Utbah pun menghampiri Nabi Muhammad SAW dan menyatakan, wahai Muhammad, jika engkau inginkan harta kekayaan sebagai pengganti untuk apa yang kau bawa sekarang ni, itu yakni agama Islam, maka kami, Utbah lah dengan kawan-kawan, kami sanggup nak himpun harta kami banyak-banyak ni, bagi dengan kau. Jika kau nak kedudukan, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Betapa hebatnya tawaran yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW telah menolak. Jadi kita dapat lihat bagaimana hidup kita sebenarnya. Kita ni dilalaikan dengan harta dan dunia, pangkat. Kita nak berlumba-lumba, nak mengejar harta, mengumpul harta, sehingga kita lupa apa tujuan sebenar kita diciptakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur, yang kira bermaksud kamu telah dilalaikan daripada mengejarkan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW bijak merancang penghijrahan baginda
dari Mekah ke Madinah. Ketika itu Abu Jahal dan sekutunya merancang nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah waktu itu terletak di utara Mekah, untuk mengelirukan musuh. Dan bila Nabi sampai ke Madinah, baginda merancang usaha dakwah lebih meluas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesayanganku dan ikutanku. Ya Rasulullah, mengingatmu, menjejaki sirahmu, membuatkan kami rindu padamu, mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan pekertimu, inspirasi hidup kami. Dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia. Pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kami. Berdasarkan daripada sajak yang kita dengar tadi, dapat kita simpulkan bahawa bila kita mengamalkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, semestinya kita akan disayangi oleh ibu bapa kita, oleh guru-guru kita, oleh rakan-rakan kita, dan kita akan menghindarkan diri kita daripada permusuhan. Bila kita dah tak ada musuh, bila kita menghindarkan diri kita daripada permusuhan, hidup kita aman dan damai. Dan yang paling penting adalah rahmat Allah. Rumusannya adalah kita hendaklah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita bahagia dan kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah video kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.